Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram. Kita kembali lagi bersama dengan Ari dalam berkongsi kisah-kisah seram, cerita hantu, misteri dan perbagainya rakan sobat. Tapi kebanyakan kisah-kisah misteri lah. Terima kasih yang mana sudah pun klik video pada kali ini. Bermakna korang ni memang berminat untuk mendengar kisah-kisah seram daripada channel Kiri Omar. Baik, terima kasih sekali lagi ucapkan. Pada malam ini kita nak berkongsi satu kisah seram yang terjadi dekat salah sebuah keluarga yang mana dia ni terkena gangguan tetamu yang tak diundang. Rakan sahabat, bila kita sebut tetamu yang tak diundang ni maknanya itu adalah sejenis hantu lah. Tahu, yang paling kuat kena ganggu dia rasa adalah anak dia yang umur 1 tahun lebih. Benda misteri macam ni, hantu-hantu ni memang disuka dekat budak-budak, tahu para sahabat. Nak tahu lebih lanjut kisah ni macam mana? Korang bersama dengan Ari, jom kita layan cerita ni sampai habis. Let's go sahabat. Kisah pada kali ini dikongsikan oleh salah seorang perempuan yang mana dia ni memperkenalkan diri dia sebagai Kak Z. Kita panggil Kak Z lah, nama panjang sangat lah takut. Kita panggil Kak Z lah, nama pendek tahu. Kak Z ni ada suami dan ada anak lelaki yang usia dalam 1 tahun lebih. Dia ni tinggal dekat kaunter kerajaan di salah sebuah tempat. Tak boleh disebut lah, privasi kan. Dan rumah dia ni besar tahu. Ada 3 bilik dan ada 6 pintu. Oi, kalau 6 pintu ni rasa macam besar lah rumah dia tu tahu. Dia ni kalau selepas daripada dia melahirkan anak, dia akan tidur dekat ruang tamu. Boleh kata setahun lebih lah. Kalau setahun lebih umur anak dia, maka setahun lebih lah dia tidur dekat ruang tamu. Katanya mudah untuk dia pergi ke tandas kan. Dan kisah ni berlaku di mana satu hari tu dia dapatlah satu kad jemputan daripada member dia supaya pergi ke rumah member dia yang mana ada buat kita panggil majlis hari lahir, kita panggil apa? Birthday kita lah, birthday anak dia. Kena pergilah tahu sebab member sekerja dia. Bila pergi tu katanya dia pergi lepas maghrib dan tak boleh balik lambat sebab ada anak kecil. Biasalah kalau ada anak kecil ni kan, takkanlah kita nak balik pukul 12, pukul 1 pagi kan. Kita bukan bujang. Kalau ada anak ni buat cara ada anak lah. Maka 8.30 tu katanya dah kena balik ke rumah. Pergilah, settle apa semua, makan-makan, dia pun balik. Laluan dia balik tu juga lupa nak bagi tahu merupakan laluan yang agak keras juga. Dan kalau dia cerita, dia tahu ramai di antara orang semua tahu, oh tempat ni memang keras pun, tempat ni memang berhantu. Malam tu dia baliklah menuju ke rumah dia dan dia terbawa satu lembaga ataupun satu makhluk yang mana dipanggil tadi tetamu yang tak diundang, tahu rakan sahabat. Bila sampai saja dekat rumah dia, benda yang pertama sekali isteri dia akan buat adalah untuk memastikan suami dan juga anak dia akan bersihkan diri dia dulu. Mandi ke, tukar pakaian, basuh tangan, basuh kaki, ikutlah. Dan sebelum dia tidur, itulah yang akan buat walaupun dia pergi keluar tengah hari ataupun lagi-lagi pada waktu malam. Dan itulah yang akan buat, berjaga-jaga katanya tahu. Dan selepas daripada itu tidurlah dia kan. Tidur tersedarlah pukul 12 malam tahu. Sebab apa tersedar? Sebab anak dia ni merenguk, menangis macam itulah. Dan bila pergi buat susu, bagi susu tak tolak. Dan bila dah usap-usap, masa tu isteri dia saja yang tersedar. Suami dia dah tidur lena dah. Sebab suami dia kan kerja berat. Jadi isteri dia ataupun Kak Zini rasa macam tak nak ganggu suami dia kan. Selagi dia boleh handle anak dia ni, dia akan handle sebaik mungkin tanpa susahkan suami dia. Uish, bagus isteri ni. Maka selepas daripada situ, pukul 1 tak boleh nak tidur. Pukul 2 juga barulah anak dia ni dapat lena, tahu para sahabat. Dan harian kedua masih lagi berlaku benda yang sama. Bila tepat je pukul 12 malam, maka anak dia ni akan tersedar. Dan anak dia akan macam berdiri tahu. Berdiri dalam keadaan mata yang tertutup. Cuba berdiri, pak jatuh. Cuba berdiri, pak jatuh. Macam itulah. Dalam keadaan mata yang tertutup. Bukan mata terbuka apa-apa. Dan selepas daripada itu dia menangis. Itulah benda yang dia buat. Pada awalnya suami dan isteri dia ni anggap benda ni benda yang biasa. Oh, benda yang biasa kot. Biasa terjadi budak-budak kan. Tak fikir lagi benda-benda mistik, benda misteri ni. Masuk hari yang ketiga, kali ni suami dia pula yang terjaga nak pergi ke tandas. Bila pergi ke tandas dan settle nak tidur, nampak anak dia menangis tahu. Cubalah dua-dua ni, nampak isteri dia dah tidur.
cuba dodoi, maka pukul 2. Maksudnya sahabat, daripada hari yang pertama, hari yang kedua dan juga hari yang ketiga, dia kena benda yang sama ataupun gangguan yang sama berlaku dekat anak dia. Bila pukul 12 je akan bangun, maka pukul 2 akan tidur. 2 je juga tahu nak dodorkan anak tidur ni. Bila masuk je hari yang keempat, dan dia rasa ni adalah benda yang agak menyeramkan juga berlaku dekat dia punya family dia. Pukul 12 seperti biasa dia akan bangun, dan kali ni dia akan meraung dah. Menangis bukan menangis macam budak-budak. Dia akan meraung macam takut macam itulah. Dan dia akan tutup mata dia. Bila orang nak pergi pegang tangan dia, dia akan macam alih. Dia macam takut untuk buka mata, dan seolah-olah budak-budak kecil ni bila dia tutup macam tu, dan dia takutlah nampak benda-benda yang menyeramkan lebih kurang itu. Dan dia akan berlari sambil merakuk lah, pusing dia punya katil, bukan katil, tilam tu lah, pusing 2-3 round dalam keadaan takut. Di sinilah suami dia dan juga isteri dia ataupun Kak Z ni fikir yang sebenarnya anak aku ni bukan terkena gangguan biasa, bukan yang biasa jadi kepada budak-budak macam ni. Ni mungkin ada gangguan yang pelik jadi. Jadi suami dia kata suruh Kak Z ni masuk dalam bilik sambil bawa anak dia mau. Pun masuklah dalam bilik, bawa cadar sekian-sekian, kunci pintu. Kak Z ni pun dodorkanlah anak dia supaya tidur. Daripada luar dia dapat dengar yang mana suami dia ni ada baca macam suruh-suruh macam itulah, sambil tutup lapu, ketang. Dia tutup lapu dalam keadaan luar tu gelap gelemak lah. Memang sebetul-betulnya gelap tahu. Dan dia cubalah dengar perbualan dekat luar, dan suami dia pun bacalah ayat-ayat macam ruqyah ataupun macam ayat-ayat penindih macam itulah. Dia pun ketuklah lantai 2-3 kali. Pop ketuk. Bila dia ketuk, dia dengarlah suami dia ni macam usap dada. Astagfirullahalazim macam tu. Usap dada, dan dengarlah bunyi macam interaksi dua orang ni bercakap. Pihak belah sana Kak Z ni tak dengar, tapi dia dengar suara suami dia saja. Kenapa kau datang sini? Kenapa kau ganggu keluarga aku? Kenapa kau ganggu anak aku? Ataupun kau nak aku hancurkan keluarga kau? Dengar gitulah. Apa yang suami dia cerita dekat isteri dia, dia dah mula nampak satu rupa yang sangat hodoh. Bukan 1 ekor tahu para sahabat, tapi 5 ekor yang ada pada malam kejadian tu, yang mana betul-betul ada di depan suami Kak Z. Bila ada depan-depan ni, katanya muka memang hodoh lah. Bila hodoh ni kita tahulah, memang betul-betul tak comel, tak sedap untuk nak dipandang tahu. Mukanya bulat, dan mukanya ni macam ada bulu-bel tahu, bulu-bel, dan rambut dia macam mengerbang, dan mata dia ni terkeluar. Kita tahulah berapa biji mata yang dia ada terkeluar, gigi panjang dan gigi ni macam tajam, dan di celah gigi ni pula katanya ada macam cecair-cecair macam tu lah. Allahu Akbar. Dan selepas daripada situ, dia orang ni satu keluarga para sahabat. Suami, isteri dan anak dia yang masih lagi kecil 3 orang. Katanya benda tu ataupun hantu tu, anak dia ni memang berkawan dengan anak si Kak Z ni, anak dia orang ni. Sebab itulah dia orang ni suka bersaing. Dan apa salahnya benda makhluk halus tu katalah, apa salahnya kalau kita jadi kawan baik? Lagipun anak kita ni, dan lagipun korang punya rumah ni banyak ruang kosong, apa salahnya kalau aku tumpang duduk sini? Maka dia pun interaksi lah, bercakap. Sebab cara dia berinteraksi tu panjang lah, kalau dia nak cerita pun dia bercakap. Dan last sekali suami isteri tu pergilah menyerang, nak serai ataupun nak apa-apa kan, dia punya suami Kak Z ni. Maka dibacakanlah 2-3 ayat macam tu. Bila panggil 2-3 ayat, sebut je Allahu Akbar, buat benda sama, tepuk ke lantai. Maka benda tu pun dalam keadaan takut, dia kata, tolong, kau tolong jangan bunuh aku, kau tolong kesiankanlah anak aku, macam itulah, aku janji aku akan pergi. Selepas daripada situlah makhluk ni akan tinggalkan. Dia nampaklah makhluk ni dalam keadaan tangan yang patah, yang seorang tu terseliuh. Jangan main gila dengan suami Kak Z ni. Suami Kak Z ni juga katanya bukan seorang yang takut. Dia pernah nampak macam-macam bentuk hantu pun sebelum ni, dan katanya tak ada pun perasaan takut diri dia. Dan kalau duduk tempat kita, tak tahulah macam mana. Terlepas daripada situ para sahabat di semalam seram, dia pun keluar. Dan syukur jugalah apa kata suami Kak Z ni, sebab benda itu bukan benda yang degil. Kalau benda yang menumpan ataupun benda yang sesak ni, benda yang dengar kata lah, bila dia kata nak keluar, dia tak akan mari dah. Melainkan kalau benda itu dibela oleh seseorang, kalau kita halau dia pun,
dia tetap akan mari. Cuma lambat ataupun sekejap je. Tu je para sahabat. Dan kita tahulah bahawa benda misteri-misteri macam ni dia memang suka dengan budak-budak tahu. Dan kebanyakan lah bila ibu dan ayah ni dia ada pengalaman-pengalaman yang terjadi kepada budak-budak, disarankan lebih cepat bawa pergi berubat ataupun takut jadi benda yang lagi teruk. Yang mana kita tak tahu bila kita sebut tentang dunia-dunia misteri ni, dunia mistik ni, banyak benda yang kita tak tahu para sahabat. Dan suami Kak Z ni cerita, dia ada sebut tentang ruang kosong. Maksudnya dia duduk dekat ruang tamu. Bila dekat ruang tamu, bilik-bilik ni 2-3 butir bilik dalam keadaan kosong. Mungkin sebab itulah ada benda yang banyak menumpang dekat situ. Dan benda ni pun memang betul. Kalau kita ada bilik ataupun tempat yang kosong, kan biasa kita selalu dengar kalau rumah tu kosong, ada penghuni yang duduk dekat situ. Dan begitu juga dengan bilik. Dan kalau boleh kita buatlah bilik tu macam kegunaan harian kita. Selalu baca-baca surah ataupun DVD kan, radio letak kat situ, supaya nampaklah pergerakan manusia keluar masuk ataupun selalu basuh dekat situ, untuk mengelakkan didiami oleh makhluk-makhluk yang bukan daripada kalangan manusia. Jadi itu saja kisah yang saya nak share pada kali ini, berkait tentang satu kisah dan agak menyeramkan jugalah tahu. Boleh dapat pengajaran daripada kisah pada kali ini. Dan itu saja. Dan terima kasih yang mana sudah pun tonton video pada kali ini. Jangan lupa untuk korang subscribe supaya lagi bersemangat untuk nak buat video selepas daripada ni. Dan yang mana tengok video ni sampai habis, diminta korang untuk komen di bawah ataupun punch card tanda hadir, supaya Gigi kenal lah siapa yang selalu tengok video gini. Sebab ada yang tengok tapi dia tak komen, tak ada hal lah. Asalkan dia tengok, tu pun dah rasa macam okey sangat dah. Jadi kita akan berjumpa di next video rakan sahabat. Assalamualaikum.